Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan. Sepatutnya hari Ahad yang keempat, tapi oleh kerana sesuatu sebab tertukar, suka sama suka dengan Al-Fadhil Ustaz yang sepatutnya mengajar berkuliah pada malam ini, iaitu kita menggunakan kitab Masailut Tauhid, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 32, iaitu makna qiyamuhu ta'ala bi nafsi. Kita masih lagi membincangkan sifat salbiyah, dan sifat yang mesti ada pada Allah Ta'ala. Diterangkan oleh para ulama, kita kena tahu 20, bukan itu saja. Bukan sifat-sifat Allah itu hanya 20, tidak, Kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga, yang kita sendiri tidak tahu. Tapi yang 20 ini yang ummahatus sifat, sifat-sifat utama yang tidak tergambarkan oleh seseorang yang akalnya sihat, iaitu Tuhan, tapi tidak bersifat dengan sifat yang 20 ini, tak tergambarkan. Contoh, Tuhan tapi tak wujud, Tuhan tapi baru wujud. Tak mungkin Tuhan baru wujud, kerana setiap yang baru wujud dia telah diwujudkan. Kerana wujud dengan sendiri mustahil, mewujudkan diri sendiri lagi mustahil. Maka Allah wujud tidak ada permulaan. Jadi itu sifat salbiyah, berarti menafikan yang tidak layak dengan Allah. Kita telah bincangkan sifat qidam. Sifat qidam menafikan permulaan bagi wujud Allah. Bagi makhluk sesuai. Kita ni wujud ada mula, bila kita mula wujud ada. Seusia mana pun makhluk, setua mana pun makhluk, ada permulaan. Sebab itu dalam istilah ilmu tauhid dinamakan baharu. Walaupun usianya sudah ribuan tahun sekalipun,
tapi yang namanya makhluk baharu, yakni baru wujud. Kemudian sifat salbiyah yang kedua adalah baqa. Terjemahannya kekal. Berarti menafikan perakhiran bagi wujud Allah. Wujud Allah tidak ada akhirnya. Sekarang kita masuk kepada yang seterusnya. Makna qiyamuhu ta'ala binafsihi. Terjemahannya adalah berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Jadi terjemahan ini perlu dihuraikan untuk orang yang tidak biasa lagi dengan belajar sifat 20, tidak mustahil dia rasa keliru. Macam mana maksud berdiri dengan sendiri? Apa beza? Kita manusia pun kalau tak sakit, kalau tak uzur, kita boleh berdiri sendiri. Yang tak boleh berdiri sendiri ni orang yang sakit, orang yang stroke, orang yang lumpuh misalnya. Mereka tak boleh berdiri sendiri, kena dibantu. So apa makna berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri? Bukan seperti yang dibayangkan itu, daripada duduk berdiri dengan sendiri, bukan. Yang dimaksudkan qiyamuhu ta'ala binafsihi adalah menafikan berkehendak Allah Ta'ala kepada zat dan kepada yang menjadikan dia. Allah Ta'ala berkehendak kepada zat yang lain. Macam kita manusia berkehendakkan kepada zat, kita perlukan kepada lantai untuk kita berpijak. Saya ini perlukan kepada kerusi untuk saya duduk. Dan juga sifat saya perlu kepada diri saya. Sifat telefon ini misalnya warna hitam. Takkan hitam itu hitamnya apa yang hitam? Tak ada apa. Mesti sifat hitam itu berdiri pada sesuatu. Contohnya berdiri pada handphone ini. Sifat biru berdiri pada tudung botol ini. Tak mungkin sifat biru itu tidak perlu kepada zat. Jadi yang memerlukan kepada zat adalah sifat. Kerana sifat berdiri pada zat. Jadi Allah bukan sifat. Allah tidak perlu kepada zat. Dan tidak perlu kepada yang menjadikan dia. Zat itu sendiri perlu kepada yang menjadikan dia. Kerana zat makhluk itu baru wujud. Maka setiap yang baru wujud perlu kepada yang mewujudkan dia, ataupun kita istilahkan yang menjadikan dia. Sedangkan zat Allah Ta'ala tidak ada permulaan, maka tidak perlu kepada yang mewujudkan. Ini penting bila kita berdepan dengan golongan ateis, golongan yang tidak percaya kepada wujudnya Tuhan. Dia tahu bahawa mereka yang percaya kepada kewujudan Tuhan bukan orang Islam sahaja, termasuk orang Kristian, termasuk orang Yahudi, mereka percaya Tuhan wujud. Cuma ada beza, orang Kristian dalam keadaan mereka percaya Tuhan wujud, mereka telah memasukkan kesyirikan dalam kepercayaan mereka dengan menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Demikian orang Yahudi ada yang mendakwa Uzair sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan, Tuhan. Ataupun perkara-perkara lain yang bercakap dengan akidah kita. Tapi persamaan sama-sama percaya kepada kewujudan Tuhan. Tapi ada di seberang sana yang langsung tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Dan mereka tahu yang percaya kepada kewujudan Tuhan menjadikan hujjah, dalil atas kepercayaan mereka itu, proof, evidence adalah adanya alam ini. Kerana tidak mungkin alam ini wujud tanpa ada pencipta. Tidak mungkin alam yang begini canggih dia exist by coincidence. Pernah saya ceritakan satu video dirakam, ditunjukkan perbualan dialog antara orang yang percaya kepada kewujudan Tuhan dengan orang etis. Dia interview beberapa orang etis. Adakah betul kamu orang etis? Dia mengaku. Dan dia beri kepada orang etis ni satu buku yang ada gambar, ada tulisan untuk orang itu flip through. Dia belik. Dan dia tanya, kamu percaya tak kalau saya katakan bahawa buku ni tak ada orang yang cetak? Somehow dakwah dia tu bergerak, bercantum jadi tulisan. Somehow warna-warna tu dia bercantum jadi gambar.
Tapi tak ada orang yang print buku ini. So of course orang etis tu dia rasa benda tu lucu, dia macam tergelak lah, takkan nak buku jadi sendiri. Tiba-tiba dah buat bergerak cantik-cantik jadi tulisan. Of course lah ada orang yang type setting, orang yang print out, orang yang susun gambar dan sebagainya. Okey. Dan dia tanya, kamu tahu tak tentang DNA? Oh dia tahu dia kata. So apa fungsi DNA? Dia kata DNA inilah yang menentukan manusia itu macam mana. Ada manusia yang mata hitam, mata biru, mata coklat, yang rambut lurus, rambut keriting. Ini bergantung pada DNA dia. Jadi setiap orang tu beza DNA dia. As if dia macam kod kehidupan. So dia tanya kepada orang etis, boleh tak kita describe DNA ini macam books of life, buku-buku yang terkandung kod-kod tertentu yang menyebabkan seorang manusia mempunyai buku yang berbeza dengan manusia yang lain. Dan kadang-kadang kalau mayat sudah terlampau reput, tak dapat dicam dengan mata kasar, terpaksa dibuat ujian DNA untuk mengenal pasti mayat itu kepunyaan siapa. Jadi orang etis tu kata, ya boleh, you can say so lah, boleh lah, dia tak describe DNA ini sebagai buku-buku kehidupan. Jadi ditanya kembali, penting, kamu orang etis tak boleh terima, tak boleh percaya sebuah buku yang simple macam ini, ada tulisan dan ada gambar, terjadi dengan sendiri. Kamu tak boleh terima. Tapi kamu boleh pula assume jutaan, trilion buku-buku kehidupan yang salah satunya berbeza dengan yang lain. Kamu boleh bayangkan terjadi dengan sendiri. It is impossible to be by coincidence. It must be by design. Ini mesti satu benda yang betul-betul didesain. Kalau kita manusia tu, kalau kita produce mass production, sama, kita akan cetak sama. Tapi ini mass production, jutaan trilion manusia, but each single one is unique. Cap jarinya berbeza, DNA-nya berbeza. Jadi mereka tahu kalau hujah kita kuat, jadi dia cuba nak gunakan hujah kita untuk mengalahkan kita. Macam mana? Kata dia, kalau memang kamu berpegang setiap yang wujud itu perlu diciptakan, dan siapa yang cipta Tuhan? Siapa yang cipta your? Who creates your? Itulah kegagalan orang etis membezakan antara wujud yang ada permulaan dengan wujud yang tidak ada permulaan. Kalau dalam istilah ilmu tauhid dipanggil sesuatu yang jaizul wujud, yang possible to exist, boleh wujud boleh tak wujud, dengan yang wajibul wujud, yang memang mesti wujud. Jadi wujud Allah adalah wujud yang tidak ada permulaan. Itu namanya qidam. Istilah qidam itu ada atau tidak ada dalam hadis, dalam Quran, maknanya qidam ada. Sepakat umat Islam, tak mungkin Allah baru wujud. Ya, akan jadi kafir satu orang kalau dia beriktikad satu masa dulu Allah tidak wujud, kemudian barulah Allah wujud. Tidak jadi orang Islam. Jadi kalau orang etis dia boleh faham beza wujud Allah adalah wujud yang tidak berhajat kepada zat, tidak berhajat kepada yang menciptakan, maka dia akan faham bahawa hujah dia tidak relevan. Yang perlu kepada yang mewujudkan adalah yang baru wujud sahaja. Adapun Allah Ta'ala bukan baru wujud. Kerana kalau Allah baru wujud, itu kan ingat balik hujah sifat qidam dahulu. Kalau kamu tidak boleh terima bahawa Allah wujud tidak ada permulaan, berarti kamu terpaksa menerima salah satu dari dua yang mustahil. Yang pertama yang mustahil dinamakan tasalsul. Kalau kamu tidak boleh terima Allah wujud tidak ada permulaan, berarti Allah diwujudkan. Siapa yang wujudkan Allah kalau begitu? Tuhan A. Tuhan A kata. Siapa yang wujudkan Tuhan A? Kalau on the same premise Tuhan pun perlu diwujudkan, maka Tuhan yang mewujudkan Tuhan pun perlu diwujudkan. Tuhan C, Tuhan B, Tuhan E, itu namanya tasalsul, bersambung-sambung, tak putus-putus, kerana itu mustahil. Ataupun kamu terpaksa menerima mustahil yang satu lagi,
namanya daur. Tasalsul bersambung-sambung tak putus-putus, daur berpusing. Ya. Siapa yang ciptakan? Allah. Kita kata tidak, Allah tidak ada pencipta. Allah wujud tidak ada permulaan, tidak perlu kepada pencipta, tidak berhajat kepada pencipta. Dia tak terima. Dan Allah ada pencipta, Tuhan lain. Dan berdasarkan logik kamu, Tuhan pun ada diciptakan. Maka Tuhan yang mencipta Allah pun ada pencipta dia. Tuhan A. Siapa yang ciptakan Tuhan A? Tuhan B. Siapa yang ciptakan Tuhan B? Kalau sambung kan jadi tasalsul. Pusing balik. Allah. Jadi Allah diciptakan oleh Tuhan A, Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B, Tuhan B diciptakan oleh Allah. Kan mustahil. Jadi kalau kamu menolak wujud Allah itu adalah wujud yang tidak didahului oleh tiada, kamu akan berdepan dengan two impossibilities. Jadi nak tak nak kamu kena terima Allah wujud tanpa ada permulaan. Tapi saya tidak boleh bayangkan. Memang tidak boleh bayangkan. Kerana Allah bukan bayangan kamu. Allah bukan makhluk. Kamu makhluk. Oleh kerana kamu itu makhluk, apa sahaja yang terbayang dalam fikiran kamu juga makhluk. Pasti Allah tidak sama dengan bayangan kamu. Jadi kalau kamu mengatakan saya tidak boleh bayangkan Allah, betul. Sudah betul. Sebab itu disebutkan oleh para ahli ulama, al-ajzu al-idrak wal idrak. Lemah kamu daripada memahami hakikat Allah, itu berarti kamu dah faham. Ya, sebab kita tidak boleh bayangkan sesuatu melainkan bayangan kita itu adalah makhluk. Maka sudah pastilah apa sahaja yang terbayang dalam fikiran kita, Allah tidak seperti itu. Baik. Jadi lawannya, maksudnya the opposite, bukan lawan makna fight yang saya dah sebut sebelum ini. Ada orang mempermain-mainkan pengajian ilmu tauhid, dia kata pengajian ilmu tauhid ni kelakar. Sebab 20 ni kelakar. Apa yang kelakar? Ialah dia kata dulu masa dia baru masuk Islam, dia kursus dekat Turki. Jadi orang Turki ajar dia, ya, Allah wujud, ya, ada, lawannya tiada. Allah ada, lawan tiada. Dia kata saya pun tak faham maksudnya. Allah asalnya ada, lepas tu lawan tiada pun. Itu kelemahan kamu dalam memahami bahasa, bukan kesalahan ilmu sifat 20. Bukan Allah ada, lepas tu Allah lawan-lawan, lepas tu Allah jadi tidak ada. Ada tu adalah opposite kepada tiada. Bila kita yakin Allah ada, maknanya Allah tiada itu mustahil. Itu maksud lawan. Jadi bila kita yakin bahawa Allah tidak berhajat kepada yang lain, maka lawannya berdirinya dengan yang lain, iaitu mustahil. Maksud berdirinya dengan yang lain, Allah berhajat kepada zat. Untuk Allah berada pada zat yang lain. Sebab itu kita menolak akidah yang mengatakan Allah bertempat di atas arasy. Kerana itu bercanggah dengan qiyamu ta'ala bil arsi. Allah tidak perlu kepada arasy. Yalah, memang Allah tidak perlu kepada arasy, tapi Allah nak duduk atas arasy. Nak iradah Allah tidak ada kena-mena dengan perkara yang mustahil. Iradah Allah hanya berkaitan dengan perkara yang harus. Beradanya Allah pada makhluk itu mustahil. Jadi dia kena faham dahulu. Dia menyangkakan dia berpegang pada Quran dan Sunnah melalui ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa misalnya. Jadi dia menyangkakan kita ahli sunnah wal jamaah menolak ayat tersebut. Tidak. Kita dan mereka sama-sama menerima Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tak boleh tolak. Itu ayat Al-Quran. Istiwa sabit bagi Allah. Perbezaan antara kita dan mereka adalah apa makna istiwa. Kita berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah, berarti makna itu mesti tanzih, mesti membawa kepada mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk, mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan. Maka untuk mencapai tanzih ada dua pendekatan. Pendekatan kebanyakan salaf namanya tahwid, serah bulat-bulat makna itu kepada Allah. Ya. Istawa bukan makna bertempat, bukan makna duduk. Apa makna istawa? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Boleh ke jawab wallahu a'lam begitu? Bahkan sesuai dengan ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran kita menceritakan ayat mutasyabihat. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah."
Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Dan Allah yang tahu, yang serah pada Allah. Sebab itu dalam tafsir Al-Jalalain misalnya, bila disebut istawa, maka ditafsirkan istawa istiwa'an yaliku bihi jalla jalaluhu. Istiwa adalah istiwa yang layak dengan Allah. Selesai. Pendekatan yang kedua namanya pendekatan takwil, iaitu menolak yang tidak layak, makna yang tidak layak seperti bertempat, duduk, ditolak. Habis apa makna? Diterima makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Istawa dalam bahasa Arab ada lebih kurang 15 makna. Antara makna istawa adalah pertengahan. Sebab itu disebut khatul istiwa. Dalam globe kita ni, dalam bumi kita ni kan ada namanya khatul istiwa. Khat itu maknanya garisan bahasa Arabnya. Istiwa maknanya yang pertengahan. Itu salah satu makna istiwa. Istawa juga boleh bermakna menguasai. Istawa juga boleh makna mengkakahi. Istawa juga boleh makna menjaga. Istawa juga boleh bermakna stabil. Jadi banyak makna istawa. Jadi antara makna-makna istawa itu ada yang tidak bercanggah dengan akidah. Misalnya, kalau Ar-Rahmanu al-Aziz istawa difahami dengan makna Allah menguasai arasy. Ada tidak orang Islam yang menolak kalau memang Allah menguasai arasy? Tak ada. Jadi masih boleh diterima. Walaupun Mu'tazilah juga memahami dengan makna itu sedemikian, tapi oleh kerana makna itu tidak bercanggah dengan akidah, itu tidak. Hafizah, menjaga, itu salah satu makna istawa. Kalau dipahami Allah menjaga arasy, betul. Kalau dipahami Allah menggagahi arasy, mana arasy dapat sepatuh kepada kehendak Allah, betul. Maka diterima makna ini namanya takwil. Boleh ke takwil? Itu berdasarkan qiraat yang kedua. Yang tadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu makna sebenar kecuali Allah, wakaf di situ, habis selesai. Ada bacaan yang kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu wa rasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmu mereka. Jadi orang yang mahir, mereka juga tahu makna ayat mutasyabihat. Maka berdasarkan qiraat yang kedua ini, kita menerima makna-makna yang diterima oleh para alim ulama ahli sunnati wal jamaah. Kemudian kita cuba membuka fikiran saudara-saudara kita yang keliru dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, sehingga mengatakan Allah bertempat, tempat Allah di atas arasy. Kita ambil yang sepakat dahulu dalam menyelesaikan polemik, konflik kefahaman. Yang paling bagus kita ambil yang sepakat lebih dahulu. Yang sepakat antara kita dan mereka adalah arasy itu makhluk. Okay? InsyaAllah mereka tak kata arasy bukan makhluk. Kerana kalau mengatakan arasy bukan makhluk, maknanya syirik. Ya, ada selain daripada Allah bukan makhluk. Maknanya jadi sendiri, di luar daripada kuasa Allah. Kan syirik, ada kuasa lain. Hatta kita memuliakan Nabi SAW, kita kata Nabi makhluk. Kita memuliakan pada malaikat, malaikat makhluk. Jadi kita boleh tahu arasy ini adalah sesuatu yang agung, yang hebat, tapi tetap arasy makhluk. Apa makna makhluk? Dia isim maf'ul. Kalau kita belajar bahasa Arab, daripada perkataan khalaqa yakhluqu, menciptakan. Makhluk sesuatu yang diciptakan, khaliq yang menciptakan. Khaliq makna Allah. Makhluk banyak. Salah satunya arasy. Makna makhluk diciptakan berarti sebelum diciptakan makhluk itu tidak wujud. Adakah semasa arasy tidak wujud, Allah juga tidak wujud? Mustahil. Allah wujud sebelum ada arasy, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada syurga, sebelum ada neraka, Allah wujud. Maka wujud Allah tanpa arasy pasti. Wujud Allah tanpa langit pasti. Wujud Allah tanpa tempat, yakin. Adakah selepas Allah ciptakan langit, bumi, syurga, neraka, arasy, lalu berubah sifat Allah daripada tidak berhajat kepada tempat menjadi bertempat? Mustahil. Kerana sifat Allah tidak mungkin baru. Sifat Allah mesti qadim. Kerana zat Allah itu tidak ada permulaan, sifat Allah juga tidak ada permulaan. Tiba-tiba Allah baru bertempat. Semenjak ada arasy, barulah Allah itu bersifat bertempat di arasy. Ini mustahil.
Jadi kena berhalusi. Perbincangan ini tempat kegelinciran. Kalau kita tidak hati-hati, tergelincir sama ada pada golongan Mu'attilah yang menolak ayat-ayat Quran, ataupun Musyabbihah yang memahami ayat Quran dengan makna yang membawa kepada menyamakan Allah dengan makhluk. Ya. Baik. Dalil akal bahawasanya jikalau berkehendak Allah Ta'ala kepada zat yang berdiri ia dengan dia, nescaya adalah ia sifat. Kalau Allah sifat, maka tidaklah ia bersifat dengan sifat ma'ani, ya, kudrah, iradah, sama, basar dan sebagainya. Sebab ia sendiri sifat. Yang penuh pada zatnya sifat. Allah bukan sifat, Allah zat. Demikian juga jika ia berkehendak kepada yang menjadikan, maka bukanlah ia qadim. Maknanya Allah ni baru wujud. Padahal telah wajib qidam dan baqa Allah Ta'ala. Jadi bila kita tahu Allah wujud tidak ada permulaan dan Allah wujud tidak ada perakhiran, berarti Allah tidak berhajat kepada yang lain. Itu dalil akal. Dalil akal ni universal. Awak Islam ke awak bukan Islam, as long as awak mahu membuka akal fikiran dengan cara yang sihat, awak kena terima yang itu. Khusus untuk orang Islam, namanya dalil naqal. Dalil daripada wahyu. Mana dalil naqal? Wahyu yang menunjukkan Allah tidak berhajat kepada yang lain, iaitu firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu adalah orang-orang yang fakir, yang berhajat kepada Allah. Walaupun kamu kaya, triliun dan sebagainya, kamu berhajat kepada Allah. Turun naik nafas kamu itu dengan ketentuan Allah. Penglihatan kamu dengan kurniaan Allah. Pendengaran kamu dengan kurniaan Allah. Harta benda kamu dengan kurniaan Allah. Jadi kamu sebenarnya fakir. Tapi fakir kepada siapa? Fakir kepada Allah. Kalau sesama manusia, ya kamu orang kaya. Sebab kamu wajib bayar zakat. Kalau kamu fakir, ya kamu layak dapat zakat. Asnaf. Nisbah kepada manusia kamu mungkin disebut ghani, agniya, orang kaya. Tapi nisbah kepada pencipta kamu, kamu semua adalah fakir. Habis yang kaya siapa? Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan Allah Ta'ala lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kena faham. Maksud maha kaya Allah ni bukan yang kaya macam manusia. Manusia ni kaya kalau banyak harta, banyak duit, banyak rumah, banyak saham, banyak company, ya. Itu orang kaya. Bukan itu. Kaya Allah berarti Allah tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Tidak berhajat kepada makanan, tidak berhajat kepada minuman, tidak berhajat kepada tempat. Bahkan Allah tidak berhajat kepada amal ibadah kita. Jangan kita sangka oleh kerana kita solat, kita puasa, maka Allah terhutang syurga dengan kita. Kita yang terhutang kerana Allah Ta'ala beri kita kemampuan untuk solat. Kerana Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk puasa. Kita yang patutnya rasa bersyukur kerana orang yang Allah tidak berikan kekuatan nak angkat selimut bangun subuh pun dia tak ada. Padahal badan satu. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan kaya Allah ini maksudnya Yahu ta'ala binafsihi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama laqad bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzati ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.